menceritakan tentang falsafah dan kehidupan, iaitu kategori dan peranannya dalam kehidupan. Apakah itu falsafah? Falsafah mempunyai pelbagai makna dan pelbagai sudut. Falsafah dikatakan satu disiplin ilmiah mengusahakan kebenaran umum dari asas melalui pengamatan dan penyelesaian masalah yang mendasar dan umum tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, akal fikiran dan juga bahasa. Falsafah juga dikatakan satu usaha ke arah mencintai, mengkaji, menilai dan menghadapi suatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan bijaksananya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Perkataan falsafah berasal daripada Yunani. Ia melibatkan dua patah perkataan yang berlainan maksud memberi maksud kepada falsafah. Pertamanya adalah pilin atau philos, iaitu memberi maksud cinta, kaji atau hargai, dan juga sophia yang memberi maksud hikmah, kearifan, kebijaksanaan dan kebenaran. Istilah falsafah ini jika dirujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, falsafah memberi makna pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Pada zaman Yunani, ahli-ahli falsafah yang bersejarah dan termuka sentiasa berfikir dan cuba menilai, mentaksir kehidupan dan pengalaman manusia dengan tujuan memberi kebenaran dan menilai kehidupan yang sempurna. Contoh-contoh ahli falsafah yang termuka iaitu Socrates, Plato, Aristotle dan Al-Farabi. Bagi ahli falsafah Socrates, beliau sangat mementingkan falsafah dan kehidupan kerana beliau pernah berkata, kehidupan manusia yang tidak dinilai merupakan kehidupan yang tidak berguna. Tanpa pemeriksaan falsafah, suatu bentuk kehidupan tidak sesuai untuk dihayati atau menjadi pola kehidupan seseorang. Di situ kita boleh mengatakan pada zaman itu falsafah amat penting untuk kehidupan. Bagi ahli falsafah Plato pula, beliau menganggap bahawa falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Manakala anak muridnya iaitu Aristotle mengatakan bahawa falsafah adalah usaha, akidah, penyelidikan, sebab dan asas segala benda. Dengan mempunyai 18 tahun pendidikan daripada gurunya iaitu Plato, Aristotle memilih untuk mengenal pasti mana satukah pentadbiran dan pengurusan yang baik melalui penyelidikan perlembagaan yang ada waktu itu. Beliau merumuskan bahawa pentadbiran, pengurusan serta kehidupan di Athens adalah lebih baik dari yang lain. Dan bagi ahli falsafah Al-Farabi, beliau menganggap bahawa falsafah ialah pengetahuan tentang alam mawujud dan bertujuan menyelidik hakikatnya yang sebenar. Di Malaysia, terdapat satu kisah yang membuktikan bahawa falsafah ini penting untuk kehidupan, iaitu satu kisah yang di mana sebuah keluarga menetap di Pahang, Malaysia, mempunyai anak-anak yang bijak, pandai sehingga dinobatkan pelajar terbaik di negeri tersebut, dan kesemua keputusan yang dimiliki oleh anak-anak mereka adalah 1A. Apabila disoal apakah falsafah dan pendekatan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka kepada anak-anak mereka, mereka mengatakan bahawa ibu mereka pernah membaca falsafah Confucius, di mana falsafah ini merupakan falsafah orang Cina yang banyak membahaskan tentang pembangunan insan. Falsafah ini membolehkan ibu mereka untuk mengenal pasti kebolehan anak mereka sejak berumur 3 tahun. Hasil ikatan dan falsafah tersebut, keluarga mereka yang menetap di Pahang akhirnya menikmati kejayaan. Oleh itu, kita dapat simpulkan di sini bahawa falsafah kehidupan amatlah penting untuk mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan yang nyata di muka bumi. Seterusnya kita akan beralih kepada aliran falsafah.
ia mempunyai 3, iaitu etika dan kehidupan, alam tabi'i dan juga intelektual. Apakah itu etika dan kehidupan? Okey, falsafah etika kehidupan merupakan peringkat awal yang mana aktivitinya hanya berfikir yang memberi penekanan dan panduan yang melahirkan kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan dan melahirkan insan yang mulia. Seterusnya, falsafah alam tabi'i. Apakah itu alam tabi'i? Okey. Alam tabi'i merupakan falsafah yang beralih fokus dari pemikiran tentang manusia kepada alam tabi'i. Sebelum wujudnya falsafah ini hanya memikirkan kepada insan dan kemanusiaan semata-mata. Falsafah ini pula mewujudkan teori-teori tentang sifat alam atau lebih dikenali sebagai metafizik. Contohnya persoalan yang timbul dalam falsafah alam tabi'i ialah apakah sifat semula jadi alam ini, apakah sifat ruang dan masa, apakah sifat akal dan fikiran. Falsafah intelektual. Apakah itu falsafah intelektual? Falsafah intelektual merupakan satu aktiviti intelektual yang menyelesaikan masalah falsafah. Ia memberi penekanan kepada sesuatu yang bersifat akademik, menghuraikan persoalan pengetahuan dengan penyelesaian tertentu. Menurut kefahaman falsafah, falsafah intelektual mempunyai pandangan masing-masing. Contoh falsafah barat. Mereka lebih memberi penyelesaian masalah ataupun problem solving di mana mereka menggunakan rasional dan logikal. Falsafah Greek pula, mereka memberi penekanan terhadap kehidupan dan kebahagiaan manusia. Dan akhir sekali, falsafah timur, mereka memberi penekanan kata-kata hikmah di mana lebih kepada pandangan masing-masing dan tidak memerlukan hujah-hujah yang rasional dan logik. Untuk aliran topik seterusnya adalah aliran ilmu falsafah. Aliran ilmu falsafah mempunyai 3 aliran, iaitu falsafah teoretikal, falsafah praktikal dan falsafah baru. Selain itu, aliran falsafah ini terjadi disebabkan pemikiran kritikal sejak zaman dahulu. Untuk falsafah yang pertama adalah falsafah teoretikal. Apakah tujuan falsafah teoretikal? Tujuan falsafah teoretikal ialah nazariah, mencari hak kebenaran, iaitu merujuk kepada semua jenis ilmu mengenai kewujudan termasuk manusia, Tuhan dan alam, bahkan merangkumi dengan lebih teliti dalam bidang perkukusan seperti metafizik, epistemologi, logik dan matematik. Sebagai contoh, menitik beratkan dalam memberi jawapan bagi segala persoalan asas kehidupan berkaitan kewujudan seperti Tuhan, alam, manusia dan sebagainya. Seterusnya, aliran ilmu falsafah kedua iaitu falsafah praktikal yang dikenali sebagai amaliyah yang bertujuan mencari kebahagiaan hidup. Ini merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu sebagai contoh berkaitan manusia, Tuhan serta alam. Terdapat beberapa cabang di bawah falsafah praktikal iaitu falsafah politik, falsafah ekonomi, falsafah sosial dan falsafah peradaban. Apakah itu politik? Politik dapat membuahkan hasil yang praktikal dan menjadikan pengajaran yang bermanfaat kepada kerajaan mengenai konsep pentadbiran sesuatu negara dan sistem kerajaan. Sebagai contoh, menurut Plato melalui penulisannya The Republic, menekankan satu masyarakat yang ideal dan prinsip politik yang ideal yang dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan. Seterusnya, apakah itu ekonomi? Ekonomi ialah perkara yang berkaitan keadilan dan kesamaan ekonomi. Falsafah ini boleh digunakan supaya dasar, sumber dan peagihan ekonomi menjadi lebih sistematik dan adil. Adakah sosial di bawah isi falsafah praktikal? Ya, betul. Sosial dimaksudkan sebagai kajian berkaitan tingkah laku sosial dan pandangan masyarakat dan institusi sosial dari segi nilai-nilai etika dengan tidak mengambil kira hubungan empirikal. Tambahan pula,
Peradaban yang merupakan cabang dalam falsafah praktikal ialah kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf tata susila dan kebudayaan yang luhur serta mempunyai pencapaian yang maksimum dalam bidang pemikiran, sumber dan rohani. Akhir sekali, aliran ilmu falsafah ialah falsafah baru. Dapat dibahagikan melalui 3 cabang iaitu falsafah teknologi, falsafah alam sekitar dan falsafah timur. Apakah punca kewujudan falsafah teknologi? Kewujudan falsafah teknologi disebabkan kemunculan teknologi yang canggih seiring dengan peredaran masa selepas revolusi yang kedua pada abad ke-19. Dalam sehubungan itu, revolusi perindustrian telah menghasilkan pelbagai teknologi seperti pembuatan kapal terbang, kereta dan sehinggalah sekarang komputer riba dan internet. Teknologi yang canggih ini memberikan kesan yang mendalam terhadap kehidupan seharian individu. Namun, dalam sudut yang berbeza, teknologi juga merupakan pengancam kemanusiaan itu sendiri seperti teknologi senjata atau teknologi yang berdasarkan artificial intelligence yang menghasilkan robot yang dijangka mampu mengambil alih peranan manusia. Untuk cabang yang kedua ialah falsafah alam sekitar. Alam sekitar dimaksudkan sebagai benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan muka bumi. Bagi aspek falsafah alam sekitar pula merujuk pada persoalan-persoalan dasar alam sekitar. Sebagai contoh, antara persoalan-persoalan berkaitan dengan alam sekitar adalah apakah hubungan manusia dengan alam? Adakah alam digunakan sebagai sumber yang penting untuk manusia? Jika manusia yakin alam ini adalah ciptaan Tuhan yang membuktikan kewujudannya, ianya tempat kita bernaung dan menjalinkan hubungan secara harmoni, maka manusia akan lebih beretika dan menghormati alam sekitar iaitu eco-friendly environment. Akhir sekali, cabang dalam falsafah baru ialah falsafah timur. Falsafah timur berasal dari Asia Timur dan Selatan, termasuk falsafah Cina, falsafah Jepun, falsafah Korea yang dominan di Asia Timur dan Vietnam, dan falsafah India termasuk falsafah Buddhis yang dominan dalam Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sebagai contoh, antara fungsi pendidikan yang berkonsepkan timur adalah membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-undang di samping memenuhi kehendak terhad sosial dan ekonomi. Sekian, terima kasih. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahagian falsafah Islam. Kebanyakan tokoh-tokoh falsafah Islam menyesuaikan istilah falsafah dengan kata hikmah, sehingga kata hakim ditempatkan pada kata filsuf. Namun demikian, mereka menegaskan lagi bahawa kata hikmah itu berada di atas kata falsafah. Hikmah atau kebijaksanaan adalah aspek penting dalam falsafah dan ia merujuk kepada kematangan pandangan dan pengamatan yang teliti. Dengan kata lain, falsafah Islam adalah suatu ilmu yang disesuaikan dengan roh dan ajaran Islam dalam membahas hakikat kebenaran segala sesuatu. Seterusnya, untuk keterangan yang lebih mendalam dan lebih memahami, falsafah Islam juga dikatakan tidak boleh dipisahkan daripada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bermakna apa jua yang dibincangkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah seharusnya tidak bercanggah dengan prinsip Islam. Di dalam falsafah Islam, ia mempunyai beberapa persoalan ataupun kategori, iaitu persoalan berkenaan ketahanan insan, alam dan kehidupan. Okey, kita akan ke bahagian seterusnya, iaitu kategori ilmu dan falsafah dalam kehidupan. Falsafah dalam Al-Quran terbahagi kepada 4 kategori, iaitu ontologi yang merupakan teori tentang kewujudan, kosmologi yang merupakan menceritakan teori tentang ciptaan atau kejadian alam, epistemologi iaitu teori tentang ilmu, dan akhir sekali aksiologi, teori tentang nilai. Okey, so kita pergi kepada
Kategori yang pertama iaitu ontologi. Ontologi ialah teori tentang kewujudan. Falsafah pendidikan Islam tidak pernah terlepas daripada membincangkan aspek metafizik yang berasaskan kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Al-Atas, metafizik Islam merupakan satu sistem yang menerangkan tentang hakikat wujud dan kewujudan yang sebenar. Konsep ketuhanan hakiki, konsep insan dan konsep alam adalah topik yang sering diperkatakan dalam perbincangan metafizik Islam pada hari ini. Metafizik ini bersifat tidak boleh dilihat dan di luar jangkaan manusia. Seterusnya kita pergi pula kepada kategori yang kedua, iaitu kosmologi. Kosmologi pula ialah teori tentang ciptaan atau kejadian alam. Kosmologi juga merupakan perbahasan mengenai hakikat kejadian makhluk ciptaan Allah SWT. Al-Quran merupakan ayat-ayat Tuhan yang bersifat al-makro, iaitu ayat-ayat yang dibaca, manakala segala kejadian alam yang terbentang ini pula merupakan ayat-ayat Tuhan yang bersifat al-maftuh, ataupun dengan kata lain, alam yang terbuka. Alam ini bersifat terbuka dan ia menjadi sasaran ataupun bahan kajian bagi para intelektual dan saintis dalam pelbagai bidang, khususnya bidang-bidang sains seperti sains tabi'i, astronomi, sains perubatan dan sebagainya. Seterusnya, epistemologi. Perkataan epistemologi merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan dan logi iaitu teori. Oleh itu, epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan. Dalam falsafah, Al-Quran ialah sumber ilmu yang tertinggi yang menjadi rujukan orang-orang beriman sepanjang zaman. Manakala matlamat ilmu dalam Islam adalah mencari kebenaran hakiki dan mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mendapatkan keredaannya. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 52 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Epistemologi berperanan dalam mempertahankan akidah Islam yang benar. Akidah ialah kepercayaan yang mendorong kita untuk membuat sesuatu. Akidah juga adalah kunci utama bagi orang Islam untuk menuju ke syurga. Oleh itu, orang yang mengkaji ilmu berandaskan sumber wahyu tidak akan tersesat oleh akidah yang bercanggah daripada fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu Al-Quran. Dan yang terakhir, aksiologi. Perkataan aksiologi merupakan perkataan berasal daripada bahasa Yunani iaitu axios yang membawa maksud sesuai atau wajar. Aksiologi difaham erti sebagai teori nilai. Aksiologi dapat dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu logik, etika dan estetika. Logik ialah perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani iaitu logos yang bermaksud perkataan yang benar atau fikiran yang benar. Mantik pula daripada perkataan nut yang membawa maksud berkata atau bercakap. Ia dinamakan sebagai mantik kerana ia merujuk kepada lafaz-lafaz atau percakapan yang membimbing fakulti rasional dalam peranannya ke arah mencari kesimpulan yang betul serta melindunginya dari kesalahan berfikir. Secara ringkasnya, logik atau mantik merupakan suatu disiplin ilmu yang berfungsi dalam mengawal pemikiran kita sebagai manusia daripada terpesong maupun tersalah sewaktu kita berfikir. Etika pula adalah ilmu yang membincangkan tentang apa yang patut dilakukan oleh seseorang manusia. Ia juga merupakan garis panduan dalam mengenali dan membezakan perkara baik dan buruk. Etika juga kerap disebut sebagai falsafah praktis atau falsafah moral. Estetika pula ialah ilmu yang membahaskan perkara yang berkaitan dengan falsafah seni seperti apa dan bagaimana keindahan tercipta, terbentuk dan dirasai. Ia meliputi konsep keindahan dan nilai estetika dan juga disebut sebagai falsafah seni. Dalam surah Hujurat ayat 6, Allah telah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya.
supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Implikasi aksiologi dalam pendidikan adalah menguji nilai dalam kehidupan manusia. Hal ini adalah untuk menjelaskan dan membezakan antara perkara baik atau benar dan buruk atau salah. Falsafah Islam menolak manusia menjadi hamba kepada akal dan bebas berfikir tanpa berpandukan Al-Quran dan hadis. Contoh pemikiran yang jelas menyelewengkan ialah teori evolusi Charles Darwin tentang ketidakwujudan Tuhan dan asal-usul manusia daripada buruk, yang akhirnya membawa kepada prasangka akan kewujudan Tuhan. Bukan itu saja, ilmu mantik amat berperanan dalam kehidupan kerana ia penting supaya manusia dapat berfikir dengan benar hingga sampainya seseorang pada kesimpulan yang benar, tanpa mempertimbangkan keadaan dan situasi yang kemungkinan dapat mempengaruhi seseorang, menajamkan akal dan fikiran serta memelihara akal daripada tersalah dalam berfikir. Kesimpulannya, falsafah Islam mengajar kita untuk mensyukuri anugerah akal yang Allah kurniakan dengan menjadi hamba-Nya yang taat dan menjadi khalifah yang bijak menggunakan akal yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dapat melahirkan manusia yang menggerakkan Al-Quran. Apabila manusia mencari ilmu Al-Quran, maka seharusnya cukuplah dengan melihat orang Muslim sahaja. Sekian, terima kasih.